Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syazwa Syazwani, Ketua Kumpulan 1 iaitu Kumpulan Workaholics akan membentangkan tentang program yang telah kami adakan baru-baru ini. Tajuk program kami ialah Ziarah Mahabbah di Pusat Pemulihan Akhlak Wanita. Okey, baiklah. Apakah itu Ziarah Mahabbah? Ziarah Mahabbah ialah satu program di mana bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim di samping memberikan sedikit sebanyak sumbangan dari segi makanan, ubat-ubatan, majlis-majlis ilmu dan mendekatkan mereka dengan agama Islam. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Mazatun Najwa binti Muhammad Zami Aris. Saya daripada kumpulan Workaholic. Baiklah, petang ini saya akan cerita lebih terperinci mengenai lokasi yang kami pilih untuk kami buat aktiviti kami. Okey, pusat pemulihan yang kami pilih untuk kami lakukan aktiviti kami ialah Pusat Pemulihan Akhlak Rumah Puteri Arafiah yang terletak di Seksyen 7 Shah Alam. Rumah Puteri Arafiah merupakan pusat pemulihan akhlak untuk remaja-remaja perempuan yang telah terlibat atau terjebak dalam masalah sosial, pengabaian dan penganiayaan. Di pusat pemulihan akhlak ini mempunyai sekurang-kurangnya 50 pelatih yang terdiri daripada umur 12 hingga 21 tahun. Pusat Pemulihan Akhlak Remaja Perempuan Rumah Puteri Arafiah mempunyai peraturan yang sangat ketat. Objektif peraturan ini ialah untuk mendidik dan mendisiplin pelatih-pelatih daripada melakukan atau mengulang kembali kesilapan mereka. Di pusat penjagaan ini, pelatih-pelatih telah disediakan dengan pelbagai kemudahan untuk bagi mereka selesa. Untuk kami, sebelum kami membuat lawatan, kami seharusnya meminta kebenaran kepada pihak Pusat Pemulihan Akhlak Rumah Puteri Arafiah ini sekurang-kurangnya seminggu sebelum kami melakukan aktiviti, kerana mereka mempunyai peraturan yang sangat ketat untuk melawat mereka. Peraturan yang mereka sediakan adalah untuk menjaga keselamatan pelatih-pelatih mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nur Kamilia. Saya akan menerangkan lebih lanjut tentang tujuan utama Ziarah Mahabbah yang kami anjurkan. Antara objektif program Ziarah Mahabbah ini dilaksanakan ialah membantu meningkatkan tahap pengetahuan agama, di mana penghuni pusat pemulihan ini diberikan pendedahan dari segi rohani supaya mereka mempunyai pegangan agama yang kukuh untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Objektif kedua program ini ialah memberikan kesedaran di kalangan remaja yang bermasalah. Jadi program ini bukan sahaja memberikan kesedaran dari segi rohani, malah membantu mereka dari segi emosi, di mana mereka akan saling berinteraksi antara satu sama lain dan mengenal erti kerjasama. Dengan ini, mereka akan menyedari betapa pentingnya kerjasama dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Objektif yang seterusnya ialah memperoleh bimbingan yang dapat memantapkan jiwa dan meningkatkan tahap ibadah mereka. Jadi tujuan utama program ini adalah untuk membantu mereka yang bermasalah. Jadi dalam program ini kami menganjurkan aktiviti yang dapat membantu dari segi rohani dan jasmani supaya mereka menjadi insan yang seimbang. Untuk program ini, kumpulan yang kami sasarkan ialah remaja perempuan, kaum wanita dari golongan belia dan juga golongan ibu bapa. Untuk remaja perempuan dan kaum wanita dari golongan belia, kami rasa ia memberi peluang kepada mereka untuk mendapat pengalaman dan menambahkan ilmu pengetahuan, manakala untuk golongan ibu bapa pula, kami berharap mereka dapat lihat secara langsung serta menyertai aktiviti-aktiviti yang diadakan supaya mereka dapat menerapkan ilmu tersebut dalam mendidik anak-anak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tajul Hafi bin Muhammad Tajul Zahar. Saya akan membentangkan
tentang aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan sepanjang program berlangsung. Okey, yang pertama, kami telah mengadakan sesi gotong royong di antara penghuni rumah. Sesi gotong royong ini bermula pada jam 8 pagi sehingga 10 pagi. Kami memilih waktu tersebut kerana ianya mempunyai cuaca yang sesuai, di mana tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas. Aktiviti ini diadakan bagi mencegah pembiakan nyamuk Aedes di sekitar kawasan rumah yang boleh mendatangkan penyakit demam denggi dan membahayakan penghuni rumah tersebut. Okey, yang kedua, kami mengadakan pertandingan memasak di antara penghuni. Ini dapat mencetuskan ataupun menimbulkan idea-idea kreatif yang dipunyai oleh para penghuni rumah tersebut. Pertandingan ini juga dapat membantu dalam mengeratkan hubungan silaturahim di antara para penghuni. Okey, yang terakhir sekali, kami telah mengadakan sesi ceramah motivasi kepada penghuni. Ini bagi meningkatkan semangat keyakinan diri yang berada dalam diri mereka agar mereka terus yakin, terus hidup dan lebih maju dan lebih berjaya dalam dunia ini dan dalam menghadapi setiap cabaran yang mereka akan lalui. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan membentangkan tentang isu perbelanjaan dan sumbangan. Okey, sebelum kami menjayakan program ini, kami telah menyediakan beberapa kertas kerja bagi memohon sumbangan kepada pihak-pihak tertentu untuk menjayakan program ini. Sebagai contoh, Yang Berbahagia Datuk Seri Rina binti Muhammad Harun, beliau telah menyumbangkan RM1,000 kepada kami untuk menjayakan program ini. Seterusnya ialah Persatuan All Women Action Society yang lebih dikenali sebagai AWAM. Mereka telah menyumbangkan sebanyak RM500 kepada kami. Dari segi perbelanjaan, kami telah menggunakan kesemua duit sumbangan tersebut bagi menjayakan program ini. Baiklah, yang pertama, sebanyak RM300 telah kami gunakan untuk membayar sewaan bas bagi siswa dan siswi budi penyayang selama 1 hari. Seterusnya, sebanyak RM150 telah kami gunakan untuk sarapan pagi. Di sini kami telah memberi sebanyak RM3 setiap orang dan membeli sebanyak 50 packs sarapan pagi yang terdiri daripada nasi lemak, air teh panas dan juga sedikit kuih muih. Seterusnya ialah makan tengah hari. Makan tengah hari sebanyak RM300. Okey, apa makanan tengah hari tersebut? Makan tengah hari tersebut ialah nasi tomato, ayam masak merah, sedikit dalca, buah tembikai dan air sirap. Seterusnya, kami telah menggunakan RM250 untuk membeli cenderahati kepada mereka yang tinggal di sini. Kami telah memberikan mereka tuala badan sebanyak 25 helai. Setiap seorang mendapat 1 helai. Baiklah, akhir sekali kami telah memberikan sumbangan sebanyak RM500 kepada Rumah Puteri Arafiah. Itu saja. Terima kasih.